Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Syahidah Alia binti Muhammad Azalan dalam program Bicara Stasmat hari ini. Hari ini kita akan mengupas isu dan masalah buli di sekolah. Bersama-sama saya hari ini adalah Cikgu Nur Hidayah binti Muhammad Zohri, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Temenggung Abdul Rahman, yang akan menerangkan lebih lanjut mengenai isu buli ini. Selamat datang ke program Bicara Stasmat, Cikgu. Ya, terima kasih adik Nur Syahidah Alia kerana sudi menjemput Cikgu untuk bicara Stasmat hari ini. Dewasa ini banyak kes buli berlaku di sekolah, asrama dan institusi-institusi pengajian tinggi. Boleh Cikgu terangkan apakah itu buli? Okey, baiklah. Buli daripada segi definisi dia, maksud dia ialah satu perbuatan mendera atau mempermainkan seseorang murid secara berkumpulan, ataupun juga dalam bahasa lainnya adalah mendera dan juga mempermainkan seorang murid yang lemah untuk tujuan menakutkan murid berkenaan. Itu adalah biasa perkataan buli ataupun maksud buli itu terjadi. Apakah bentuk-bentuk atau jenis-jenis buli, Cikgu? Okey, buli ni terdapat pelbagai jenis. Yang umumnya yang kita tahu adalah 4 jenis lah, iaitu buli fizikal, buli secara lisan, buli sosial dan juga buli cyber. Bagaimana kita nak kenal pasti ciri-ciri pembuli dan mangsa buli? Okey, selalunya ciri pembuli ni biasanya adik Syahidah, dia lebih pada pembuli ni dia lebih kasar. Perwatakan dia lebih kasar, kemudian dia selalu mencari perhatian, kemudian dia akan selalu mengacau kawan-kawan dia. Itu adalah ciri-ciri seorang pembuli. Manakala ciri-ciri untuk mangsa pula selalunya adalah seorang yang kurang kawan. Dia selalu berseorangan. Pembuli memang akan mencari orang yang macam ni, yang dia tak ada kawan. Maksudnya dia boleh buli orang tu sebab dia keseorangan. Kemudian tahap keyakinan diri dia yang rendah. Kemudian selalunya dari segi bentuk fizikal, selalunya pembuli ni lebih besar daripada orang jadi mangsa buli. Selalunya senior akan membuli junior. Itulah kebiasaan yang selalu kita jumpa lah. Cikgu, macam mana kita nak elakkan diri kita daripada dibuli? Okey, selalunya kalau kita nak elak daripada kita ni kena buli, maksudnya kita elakkan jadi penonton kegiatan buli. Ni adalah disebabkan begini. Sekiranya sesuatu kejadian tu, maknanya kita ada saksi. Bila pembuli tadi tak nak benda tu tersebar, dia akan mengugut kita yang menonton tadi, menjadi saksi tadi. Jadi kita elakkan daripada kita menonton. Nanti tak pasal, nanti secara tak langsung kita akan jadi mangsa pembuli jugalah. Kemudian untuk kita elak diri kita sendiri daripada dibuli, kita kena bina keyakinan diri. Okey, maksudnya kalau orang nak membuli kita, kita lawan semula. Tapi bukan lawan secara kasar lah.
kita lawan dengan cara yang beradab lah. Maksudnya keyakinan diri kita kena tinggi. Kemudian kita elakkan situasi kita daripada situasi yang berbahaya. Maksudnya kita jangan cari sesuatu keadaan di mana kita boleh dibuli. Kita kena elakkan situasi tu. Kemudian kita beritahu kepada seseorang. Contoh kalau di sekolah, apabila kita dibuli, kita beritahu guru. Jangan kita diamkan. Okey, bila kita diam, pembuli tu akan lagi nak buli kita. Kemudian kita jangan membalas. Maksudnya bila dia dah buat kita jangan balas semula. Benda tu takkan habis. Dia akan berterusan. Jadi kita diam dan juga beritahu, mengadu pada guru. Apakah kesan yang akan dialami oleh mangsa buli? Okey, selalunya mangsa ni dia akan rasa tertekan. Bila dia dibuli, dia akan rasa tertekan, dia akan rasa kesunyian, kemudian dia akan rasa cemas. Maksudnya, contoh dia, bila dia pergi sesuatu tempat yang dia telah dibuli di situ, dia akan rasa cemas. Adakah dia akan dibuli lagi pada hari ini? Dia takut kejadian yang sama akan berulang. Kemudian dia akan dia merasakan diri dia tidak sihat. Tapi sebenarnya dia sihat, tapi dia merasakan tidak sihat kerana dia fikir semalam dia telah dibuli, dipukul contohnya. Jadi dia rasa benda tu sakit. Okey, mungkin benda tu berlarutan selama seminggu, 2 minggu, tapi benda tu dah lama berlaku. Kemudian dia akan lebih tidak hadir ke sekolah kerana dia takut. Itu biasanya lah kesan dia terhadap mangsa buli tadi. Cikgu, apakah hukuman yang akan diterima oleh pembuli? Okey, biasanya di peringkat sekolah rendah kita ni, hukuman kita selalunya kita akan panggil mereka, kita siasat. Kemudian guru besar akan bagi amaran lah. Kemudian kita mungkin akan panggil ibu bapa, bersama terangkan apa masalah anak dia. Kemudian kita suruh mereka berjanjilah tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian untuk murid tadi, mungkin kita akan beri hukuman untuk dia tidak menyertai apa-apa program di sekolah dalam tempoh masa tertentu ataupun menggunakan kemudahan yang ada di sekolah. Dalam masa tempoh tertentulah, mungkin contohnya hari tu ada pertandingan, dia masuk tetapi kita tak bagi dia masuk untuk tempoh pertandingan tu je. Tapi selepas tu ada pertandingan lain, dia boleh sertai lah. Kemudian kita akan paling berat lagi, kita akan keluarkan surat amaran. Jika benda berulang, kita keluarkan surat amaran dan kita gantung sekolah. Dan paling kemuncak, kita akan buang dari sekolah. Sikap suka membuli ini mendatangkan banyak kesan buruk dari segi fizikal dan mental. Bukan sahaja bagi mangsa buli, malah turut memberi kesan negatif kepada pembuli itu sendiri. Alhamdulillah, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Sepatah dua kata dan pesanan daripada cikgu mengenai buli. Okey, baiklah. Perkara buli ini bukanlah sesuatu yang baik. Kalau boleh kita elakkan, sama ada menjadi pembuli ataupun mangsa buli, kerana kesan dia bukanlah untuk kesan jangka yang pendek, tetapi dia boleh memberi kesan dalam jangka masa yang panjang. Kalau boleh tadi seperti yang saya kata, cara untuk elak buli, yang penting sekali adalah bina keyakinan diri. Jadi elakkan menjadi pembuli dan juga mangsa buli. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih cikgu kerana sudi luangkan masa bersama kami di program Bicara StarSmart pada hari ini. Semoga perbincangan kita akan memberi manfaat kepada kita semua. Akhir kata daripada saya dan seluruh kru penerbitan dan warga kerja Bicara StarSmart. Jaga diri, hiasi peribadi. Setia bersama TV PSS SK Temenggung Abdul Rahman. Dan salam StarSmart. Terima kasih. Di sini bermula mengenal dunia bersama guru tercinta. Seronok belajar selama sentiasa, sekolahku sejahtera.
Kesehatan diutama, kebersihan dijaga, sama perkasa etika, integriti di jiwa. Kita selami empati, bina kasih insani, teguh jati diri, adab sopan hidup harmoni. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, bangkitlah generasi pewaris negara. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, gemilanglah Malaysia di mata dunia.